Salam sejahtera Malaysia. Pelik jugalah bekas Perdana Menteri kamu ni. Pelik juga Tan Sri Mahyadin ni, Mat Yassin ini. Pelik juga Hamzuh Zahinuddin ni. Pelik betul, pelik tau. Macam seolah-olah dorang dah pernah jadi menteri dalam negeri. Yang difitnahnya diri sendiri. Yang difitnahnya diri sendiri. Lucu, tahu, lucu. Yang dia fitnah diri sendiri, yang dia bodoh-bodohkan diri sendiri, yang dia kantoikan pun diri sendiri. Menteri Dalam Negeri baru kemarin dia kantoikan manusia-manusia kaki fitnah ni. Aduh, pelik bin ajaib. Harus diingat, Hamzah Zainuddin pernah menurut video itulah, menurut video di parlimen ini ya, di parlimen, bukan di tepi rumah kami, bukan juga di tepi kandang sapi kamu, bukan, tapi di dalam parlimen Dewan Rakyat. Datuk Seri Saifuddin Nasution ketika dia menjawab soalan daripada pemfitnah malang ini yang teruk ini, yang tak malu ini, memang kantoi habislah. Dia sebut satu-satu. Hamzah Zainuddin pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Pago tu siapa? Abah kau lah, abah kau, bekas Perdana Menteri. Dia pun pernah jadi Menteri. Siapa lagi? Termasuklah Zahid Hamidi, pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Waktu kaki fitnah daripada Perikatan Nasional ni, cuba fitnah, dia kata apa? Ada 1.2 juta rakyat China yang diberi warga negara. Aduh, satu biji Menteri Dalam Negeri sekarang kasih balun kau. Tahukah tidak? Sejak tahun 2000 berapa? 2013, 2018? Dah kisahlah dari bila. Tapi sejak Muhyiddin, sejak daripada Hamzah Zainuddin, sejak daripada yang apa? Dulu-dululah. Tahukah tidak? Menurut fakta, nombor data daripada pengkalan data Kementerian Dalam Negeri, hanya ada 100 orang lebih. 100 orang lebih saja yang diberi kerakyatan, bukan 1.2 juta. Ini memang diketahui oleh Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, dan diketahui oleh orang-orang Perikatan Nasional. Macam mana tidak tahu? Kan diorang menteri. Jadi memang diorang sengaja. Diorang memang sengaja untuk buat sensasi seolah-olah kerajaan ini yang paling buat salah. Sebenarnya akhbar berita yang telah disisipkan di dalam entah TikTok siapa, entah YouTube siapa, entah, yang dia sisipkan itu bertarik tahun berapa tau? Tahun zaman abah kau memerintah. Aduh, inilah mau kasih kantoi orang, abah sendiri kena kantoi. Kesian. Itu newspaper Keratan Akhbar yang disisipkan itu zaman abah kau Muhyiddin Yassin, bukan zaman PMX yang terhebat ini, bukan. Itu zaman abah kau. Jadi bukan ada 1 juta. Yang hairan ini, kenapa lah fitnah begini lagi? Aduh, sudahlah, berhentilah buat fitnah. Tidak ada guna buat fitnah. Tidak berkat kamu punya perjuangan nanti. Walaupun kata berjuang untuk agama ke apa, tidak berkat. Tidak berkat tau. Berjuang dengan memfitnah tidak berkat. Betul. Aduh, ini yang sudah tahu pula yang mempersoalkan. Jadi pelik betul. Yang hairannya lagi, walaun semua percaya.
Walaun semua percaya. Yang hairan lagi, yang paling hairan, macam mana orang boleh fitnah benda yang pelik begitu? Hairan aku. Okay. So ramailah orang tanya, habis tu yang orang Cina yang ramai-ramai di sini itu, alah itu pelancong lah pakcik. Itu pelancong. Satu pelancong. Kedua, orang itu ada yang berniaga, urusan bisnes, urusan kerja, urusan sekolah. Itu. Kalau kau mau tutup juga negara ini untuk orang-orang daripada negara China, susah lah kalau begitu. Susah lah, jangan hipokrit lah. Jangan hipokrit. Cuba kalau orang China tidak mau masuk melabur pergi negeri-negeri Kedah kah, Perlis kah, syarikat dari China tiada, tengoklah. Ada kah tiada syarikat China di sana? Ini memang semua disensasikan untuk politik saja. Okey, jadi makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan cepat percaya dengan apa yang kamu dengar. Kalau kamu tidak mau percaya dengan video ini, terpulang. Saya pun tidak mau paksa kamu. Tapi apa yang saya mau cakap ialah, pergilah cari bukti, data, fakta. Bukan terus-terus percaya. Nanti kamu percaya fitnah, kamu pun bersetongkol dengan fitnah. Tak kesian itu. Orang buat fitnah, kau pun ikut-ikut. Orang masuk neraka, kau pun ikut-ikut juga. Kasian. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sentiasa menjadi persoalan kepada semua orang yang saya jumpa lah, di tamu kah, di kedai runcit kah, di kedai kopi kah, di tepi jalan kah, di tengah jalan kah, di atas sawah padi kah, tengah mancing kah, tengah buat apa pun, soalan benda yang sama ditanya pada saya, seolah-olah saya ni apa, ensiklopedia ke apa. Saya bukan ensiklopedia juga, bukan semua benda tahu juga. Soalan diorang yang memang betul tricky question sebenarnya. Mau jawab susah, anda jawab pun susah. Kalau jawab takut salah, fitnah. Ndak jawab takut orang cakap saya ndak tahu apa-apa. Jadi susah jugalah. Soalan dia ialah, orang tanya siapa rasanya 8 orang, siapa agaknya 8 orang adun yang didakwa. Yang didakwa belum lagi betul tahu ni. Didakwa saja. Tapi buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada, cuma belum ada buat laporan pada SPRM. Siapa agaknya 8 orang adun yang dikatakan terlibat di dalam isu skandal rasuah, minta rasuah, terima rasuah, memberi rasuah. Yang terlibat dalam tu video lah, itu isu video audio tu lah. Ada beberapa nama yang memang sudah menafikan. Yang sudah menafikan ada beberapa nama lah. Ada beberapa nama yang sudah menafikan bahwa tidak terlibat. Pertama yang membuat penafian, Dr. Yusuf. Kenapa dia buat penafian, saya pun dah tahulah. Tapi dia buat penafian lah. Dia buat penafian tidak terlibat. Jadi ingat, dia buat penafian tidak terlibat. Jadi setakat ini dia kata dia tidak terlibat. Itu yang pertama yang membuat penafian. Kedua, yang telah ada di dalam video yang tular. Yang telah tular di video Datuk Rubin. Tapi itu pun belum ada apa-apa tau. Tapi memang video itu memang yang tersebar itulah memang mengejutkan jugalah. Part yang mengejutkan saya, yang paling mengejutkan saya part berakhir itu. Itu sejak kamu mau cakap kah? You're wasting my time. Itu memang betul-betul mengejutkan tau. Betul.
Okey. So seterusnya yang membuat kenyataan, yang membuat statement tentang perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah Haji G, Ketua Menteri Sabah sendiri, yang membuat satu statement tentang perkara ini, yang mana beliau berkata beliau sedia untuk memberikan kerjasama kepada SPRM. Lepas tu dia kata pemberi maklumat perlu untuk ditangkap dulu. Pemberi maklumat, iaitu pemberi rasuah lah, orang yang mau bagi rasuah. Tapi pada pendapat saya, dua-dua lah bakal kena tindakan. Yang membagi rasuah pun kasih kena tindakan, yang minta rasuah pun kasih kena tindakan. Barulah ngam. Begitu, barulah ngam. Kalau ada orang yang minta rasuah, adalah pemberi rasuah. Kalau tiada orang mau bagi rasuah, tiadalah penerima rasuah. Tapi kalau orang tidak minta rasuah, tiadalah pemberi. Begitulah, dua-dua pun salah. Okey, jadi ada beberapa nama lagi yang bakal akan muncul. Saya percaya tidak lama lagi akan ada video lagi yang akan timbul. Jadi adun-adun di Sabah ataupun yang bekas ada kuasa menteri kah, timbalan menteri kah, sekarang bakal panas. Sekarang bakal panas, merasa seperti cacing kepanasan di tengah-tengah tanah yang sejuk. Memang ini sekarang akan ada adun-adun yang mulai mencongak-congak, mulai berfikir, mengingat-ingat, aku ada kah itu jadi mana mau lari. Mana mau lari, tunggu sajalah. Tunggu saja video kamu akan keluar. Tidak lama lagi. Pertama, kedua, tunggu saja. Kalau memang sudah ada orang buat laporan kepada SPRM, tunggu saja SPRM akan melawat anda. Okey, PRN Negeri Sabah. Dah lama sudah lagi. PRN Negeri Sabah dah lama sudah lagi. Jadi kalau memang betul 8 orang adun ini kalau memang betul diorang ada terlibat dalam isu rasuah, kalau betul tahu. Tapi ini belum betul. Okey. Kalau betul memang diorang akan terjejas lah peluang diorang untuk dapat bertanding sekali lagi dan menjadi adun sekali lagi. Inilah masalah rasuah. Bila kau bagi rasuah, lepas tu yang bila yang kau terima rasuah, yang pemberi rasuah itu mengharap sesuatu dan tidak dapat, di sanalah kau masalah. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Selalunya bila ada saja kes yang melibatkan pemimpin parti politik, mesti ada saja gesaan supaya pemimpin tersebut letak jawatan serta-merta, supaya letak jawatan lah, macam-macam lah. Okey. Banyak sudahlah pemimpin-pemimpin yang selepas ada kes mahkamah ataupun kes-kes yang melibatkan rasuah ke apakah, memang otomatiklah adalah suara-suara mau supaya letak jawatan dan sebagainya. Contohnya dorang Setiausaha Agung Bersatu itulah sudah letak jawatan, dan ramai lagi bila ada kes mahkamah saja, ada kes macam-macam siasatan ke, mesti diarah, dapat diminta, digesa untuk letak jawatan. Bagaimana pula dengan Haji G? Bagaimana pula dengan Haji G, Ketua Menteri Sabah? Kami sudah send dia, sudah send kasih tahu si Murid dan Sahabat tak. GLC pun tak ada. Juta, tapi Datuk kena garanti kawasan tu boleh masuk. 3 juta. Itu saja. Sebab sekarang ni bukan itu saja. Itu saja tu. Wasting my time.
Adakah orang yang berani untuk suruh dia letak jawatan? Adakah orang yang cukup berani untuk suruh dia berundur, bubarkan DUN sementara siasatan dijalankan? Sebab setakat ini memang nama dia kena sebut lah. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahawa dia kes ini belum lagi ada apa-apa kes yang kuat kerana belum ada orang buat laporan polis kepada SPRM. Jadi belum ada apa-apa yang bersalah lah. Tapi kita hanya cakap bahawa setiap kali ada begini mestilah ada orang suruh letak jawatan dan sebagainya. Mungkin tidak lama lagi Bung Mokhtar pula akan arahkan supaya Haji Ji letak jawatan, Haji Ji bubarkan DUN letak jawatan. Mungkin dah lama lagi adalah NGO yang mau supaya dia letak jawatan dan sebagainya. Ada yang terbaru ini NGO, ada satu NGO sudah pun menggesa SPRM untuk mempercepatkan, untuk menyegerakan proses siasatan kepada kes rasuah ini. Baik, jadi pada pendapat anda, perlukah Haji Ji pun diminta seperti mana yang lain-lain tu, yang biasa-biasa berlaku tu, supaya diminta supaya letak jawatan, bubar parlimen, bubarkan DUN, letak jawatan? Perlu atau tidak? Anda tinggalkan komen anda. Adakah dia perlu untuk letak jawatan dan bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah? Saya fikir mungkin bagus jugalah. Mungkin ini juga petanda untuk dia segerakan bubarkan DUN dan test power. Test power masih lagi laku kah dia selepas adanya skandal yang mengejutkan ini, yang orang tidak sangka-sangka tiba-tiba boleh berlaku ini. Jadi anda tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita tunggulah pengumuman demi pengumuman. Saya pikir tidak lama lagi akan ada pengumuman penting lah daripada Haji Ji. Kita tunggu saja. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selalunya bila ada saja kes yang melibatkan pemimpin parti politik, mesti ada saja gesaan supaya pemimpin tersebut letak jawatan serta-merta, supaya letak jawatan lah, macam-macam lah. Okey, banyak sudahlah pemimpin-pemimpin yang selepas ada kes mahkamah ataupun kes-kes yang melibatkan rasuah ke apakah, memang otomatik lah adalah suara-suara mau supaya letak jawatan dan sebagainya. Contohnya dorang Setiausaha Agung Bersatu tu lah, sudah letak jawatan, dan ramai lagi bila ada kes mahkamah saja, ada kes macam-macam siasatan ke, mesti diarah, dapat diminta, digesa untuk letak jawatan. Bagaimana pula dengan Haji Ji? Bagaimana pula dengan Haji Ji, Ketua Menteri Sabah? Adakah orang yang berani untuk suruh dia letak jawatan? Adakah orang yang cukup berani untuk suruh dia berundur, bubarkan DUN sementara siasatan dijalankan? Sebab setakat ini memang nama dia kena sebut lah. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahawa dia kes ini belum lagi ada apa-apa kes yang kuat kerana belum ada orang buat laporan polis kepada SPRM. Jadi belum ada apa-apa yang bersalah lah. Tapi kita hanya cakap bahawa setiap kali ada begini mestilah ada orang suruh letak jawatan dan sebagainya. Mungkin tidak lama lagi Bung Mokhtar pula akan arahkan supaya
Haji Ji letak jawatan, Haji Ji bubarkan DUN letak jawatan. Mungkin dah lama lagi adalah NGO-NGO yang mau supaya dia letak jawatan dan sebagainya. Ada yang terbaru ini NGO, ada satu NGO sudah pun menggesa SPRM untuk mempercepatkan, untuk menyegerakan proses siasatan kepada kes rasuah ini. Baik, jadi pada pendapat anda, perlukah Haji Ji pun diminta seperti mana yang lain-lain tu, yang biasa-biasa berlaku tu, supaya diminta supaya letak jawatan, bubar parlimen, bubarkan DUN, letak jawatan? Perlu atau tidak? Anda tinggalkan komen anda. Adakah dia perlu untuk letak jawatan dan bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah? Saya fikir mungkin bagus jugalah. Mungkin ini juga petanda untuk dia segerakan bubarkan DUN dan test power. Test power masih lagi laku kah dia selepas adanya skandal yang mengejutkan ini, yang orang tidak sangka-sangka tiba-tiba boleh berlaku ini. Jadi anda tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita tunggulah pengumuman demi pengumuman. Saya pikir tidak lama lagi akan ada pengumuman penting lah daripada Haji Ji. Kita tunggu saja. Bye bye.